Okey, pada sesi yang lepas cikgu dah share. Kita dah belajar tentang sebelum tu cikgu nak imbas sikit lah apa yang kita dah bincang pada sesi sebelum ni, iaitu sesi kelas kamu lah. Okey, pagi tadi cikgu dah cerita tentang garis lurus sambungan pada tajuk sebelum ni. InsyaAllah pada malam ni cikgu ulang sekali lagi lah, manakah ramai yang tak berkesempatan pagi tadi. Jadi insyaAllah cikgu ulang lagi apa yang kita bincang pada pagi tadi, pada malam ni lah. Dan cikgu harap kamu terus ulang kaji tajuk yang cikgu bagi. Apa yang dah kita bincang, buka saja link yang cikgu ni. Kamu ada banyak lah video yang cikgu dah share dalam ni. Kalau tengok, jadi kamu boleh rujuk ikut kelas lah, ikut tajuk kelas. Jadi bercampur lah ni, dalam kelas putra pun ada, kelas puteri pun ada. Jadi insyaAllah semoga yang mana tak dapat join kelas tu boleh rujuk terus ke link video ni lah, boleh tengok pada waktu-waktu free lah. Okey, hari ni cikgu nak bincang, nak sambung tajuk yang apa yang kita belajar pada minggu lepas kan. Ada yang last. Okey, cikgu dah terangkan dah tajuk persamaan pada sesebuah garis lurus lah. Okey, garis lurus ni macam kita tahu dia sambungan kepada tajuk di tingkatan 2, tajuk koordinat. Selepas tajuk koordinat, tajuk graf garis. So adik kat tu begini dulu. Ya. Jadi sambungan terus pada tajuk tersebut. Kenapa? Anak cikgu dah lapar. Dah mengantuk. Saja ya. Okey, kita sampai latihan 9.1A yang last hari tu. Dan hari ni cikgu nak sambung seterusnya, perkaitan antara persamaan garis lurus dalam bentuk AX tambah BY sama dengan C, ataupun X per A tambah Y per B sama dengan 1, dengan Y sama dengan MX tambah C. Okey, sekejap. Okey, pada minggu lepas kita dah belajar satu bentuk persamaan garis lurus. Okey, persamaan garis lurus. Ya. Minum susu. Nak cikgu buat nak cikgu makan lah. Nak tidur. Tak mau. Tidur ke bawah dulu. Okey, Okey. Dalam sabar bila mengajar ni. Okey. Dalam sana. Cikgu nak sat. Boleh jadi ni. Ini antara cabaran lah kalau kelas malam. Okey. Mana sabar boleh? Tak mau. Sabar lah. Nah, ambil tengok, ambil bagi dua. Hidup belakang. Apa benda? Ni cerita. Buka. Okey, dah makan umpan dah. Okey, kita sambung. Semula lah. Okey, cikgu nak cerita berkenaan dengan dalam persamaan di garis lurus ni. Okey, persamaan garis lurus. Okey, persamaan garis lurus yang cikgu highlight pada minggu lepas adalah Y sama dengan MX tambah C. Y sama dengan MX tambah C, di mana Y adalah koordinat Y, M adalah apa? M adalah nilai kecerunan. C adalah koordinat bagi C, manakala X adalah koordinat bagi X, manakala C adalah pintasan
pintasan Y. Apa maksud pintasan Y? Okey, Apa kata besar? Okey, di mana sesebuah graf garis, okey, graf garis khususnya graf lurus okey. Graf tu, okey, ni paksi X dan paksi Y. Kita tunjuk dulu konsep sebelum kita masuk. Y dan X. Ini paksi Y dan paksi X. Okey. Okey, garis apa? Garis lurus ni dia ada garis lurus sama ada graf dia macam tu, lurus dia macam tu, atau lurus dia macam ni. Jadi setiap graf garis ni, garis lurus ni dia ada persamaan dia. Dan setiap ni dia punya, kita panggil kecerunan dia. Kecerunan. Ada kecerunan dia kalau lurus macam ni. Dia ada lurus juga. Jadi kecerunan ni dia bergantung pada nilai persamaan tu lah. Akan ada kita panggil apa? Persamaan tu positif, nilai kecerunan tu sama ada dia akan jadi positif ataupun dia sama dengan 1 ataupun dia akan jadi negatif. Okey. Positif contoh macam ni lah, dia akan menaik, ni maksudnya positif. Kalau dia menurun macam ni dia akan jadi negatif. Kalau dia menegak macam ni sama ada dia jadi 1 ataupun inilah, kita tengok dalam persamaan dia. Jadi kita tengok hari tu kita dah buat persamaan di mana kita kena mengenal pasti sesi yang lepas kita mencari menentukan dua benda. Pertama kecerunan, dan yang kedua benda yang kita kena pasti adalah pintasan Y pada persamaan yang diberikan. Okey, pada contoh latihan sebelum ni kamu kena pastikan nilai apa? Ni 9.1a ni, okey, Y sama dengan 3x tambah 5. Maka cari dia kata kecerunan dan cari pintasan Y. Maka kita dah tahu dah dia punya persamaan sesebuah garis lurus adalah Y sama dengan mx tambah c. Jadi yang melekat pada X ni adalah kecerunan, manakala yang asing di belakang ni adalah pintasan Y. Jadi kalau persamaan yang diberi dalam bentuk macam ni, kita kena ubahkan dia dalam bentuk kita kata dalam bentuk Y sama dengan mx tambah c. Okey, dalam ni konsep yang di-highlightkan dalam ni yang sangat penting adalah konsep persamaan linear. Okey, dalam persamaan linear pada tajuk tingkatan 1 tak silap cikgu, di bawah tajuk persamaan linear, sebab dalam ni sepanjang ni internet cikgu putus. Sat Abi. Ni sat. Apa jadi putus internet ni? Apa you off Abi punya internet? Kita lagi kita. Gitu. Okey, minta maaf, internet je kita putus pula ni. Okey, minta maaf, internet je tiba-tiba terputus ni. Masih lagi? Okey, sat. Okey, internet je tiba-tiba terputus ni. Maaf . Okey, sat. Okey, di bawah tajuk persamaan, cikgu nak highlight sikit. Sebelum kita pergi lebih lanjut berkenaan dengan garis lurus, antara hukum yang kamu kena pegang, kena ingat balik sebelum kita pergi adalah hukum persamaan linear. Okey, dalam tajuk persamaan linear
Okey, cikgu buat simple saja dah. Tajuk persamaan linear, ramai cikgu percaya ramai yang dah faham konsep persamaan linear, di mana persamaan linear ni dia melibatkan nilai yang kita ubah daripada kiri ke kanan, kanan atau ke kiri. Apabila kita ubah satu persatu, maka simbol akan berubah lah. Positif akan jadi pasangan dia negatif, negatif akan jadi positif. Okey, buat mana? Darab akan jadi bahagi, bahagi akan jadi darab. Kuasa 2 akan jadi punca kuasa 2. Okey, kuasa 3 akan jadi punca kuasa 3 dan seterusnya kalau punca kuasa dan seterusnya. Okey. Jadi kita pergi pada seterusnya dia punya ni. Okey, apakah kaitan antara persamaan garis lurus dalam bentuk AX tambah BY sama dengan C ataupun X tambah A, X per A tambah Y per B sama dengan 1. Okey, dengan Y sama dengan MS tambah C. Okey, kita boleh ubah kita punya persamaan Y sama dengan MS tambah C menjadi dalam bentuk format AX tambah BY sama dengan C ataupun X per A tambah Y per B sama dengan 1. Okey, kita tengok contoh latihan. Kita kena buat latihan baru kita faham dia punya ni. Okey, kalau tengok bagaimana kita nak tengok contoh yang ketiga. Bagaimana tukarkan persamaan garis lurus bawah dalam bentuk X. Cikgu ambil print screen sekejap. Telefon siapa bunyi tu? Telefon siapa bunyi tu? Mesej masuk ke? Okey, cikgu kerap lah. Kita ambil contoh terus. Kita bincang based on kita kata apa? Contoh terus lah. Okey, cikgu ambil satu. Cikgu ambil ni je. Okey. Tukarkan persamaan garis lurus di bawah kepada bentuk Y per A tambah X per A tambah Y per B sama dengan 1 dan Y sama dengan MS tambah C. Okey. Menukarkan dalam bentuk Y sama dengan MS tambah C, cikgu dah terangkan pada minggu lepas. Dia nak persamaan ini soalan Okey, ini adalah persamaan. Ini adalah sebuah persamaan. Kita boleh katakan dia persamaan linear, betul persamaan lah. Jadi tukarkan 2x tambah 3y sama dengan 12 menjadi y okey. Kita kena ingat dalam ni kita dah tahu persamaan y sama dengan mx tambah c. Kita boleh tukarkan persamaan tu dalam bentuk y sama dengan mx tambah c yang pertama ataupun yang kedua, X per A tambah Y per B sama dengan 1. Dan yang ketiga kita boleh tukarkan dalam bentuk AF tambah BY sama dengan C. Okey, kita boleh tukar pada tiga bentuk ni. Persamaan ini soalan akan minta, nanti kita akan jumpa soalan di mana dia kata okey, daripada persamaan ini tukarkan dalam bentuk yang pertama Y sama dengan MS tambah C, ataupun dia bagi dalam bentuk Y sama dengan MS tambah C, tukarkan dalam bentuk macam ni, ataupun tukarkan dalam bentuk macam ni, ataupun ini tukar macam ni, ataupun ini tukar macam ni. Jadi soalan tu boleh jadi dari segi format dia ni kita boleh tukar-tukar dengan syarat kita menggunakan konsep persamaan linear. Okey, kita tengok di sini Jadi kalau kita kata contoh yang pertama okey, soalan A. Dia kata 2x tambah 3y sama dengan 12. Okey. Soalan ni kata dia minta okey, tukarkan dalam dua bentuk format ni. Format yang pertama dan ini format yang kedua. Okey, jadi kita kena tukarkan. Pertama dalam format x per A tambah Y per B sama dengan 1, ataupun format yang kedua Y
sama dengan MX tambah C. Jadi kita jawapan untuk soalan satu ni kena ada dua bentuk format yang diminta oleh soalan. Okey, kita jawab. Cikgu bagi contoh ya. Okey. Bagaimana kita nak tukarkan dalam bentuk X dan Y ni pecahan? Okey, kita tengok. Okey, di sini dia nak sama dengan 1 kan? Okey. Jadi 2X tambah 3Y sama dengan 12. Okey. 12 ni kita nak jadikan dia menjadi 1. 12 ni nak jadikan dia 1. Okey. Kamu kena ingat. Okey, dalam konsep, dalam hukum matematik ada beberapa nombor yang hidden, kita panggil hidden, dan kita akan ambil dia, kita akan keluarkan dia apabila kita perlu. Apa dia yang hidden? Yang hidden dalam nombor bulat ni, dia ada beberapa nombor hidden. Hidden yang pertama adalah kuasa 1. Hidden yang kedua per 1. Hidden yang ketiga dia ni darab 1. Hidden yang keempat dia ni positif. Tu semua ni benda ni hidden. Hidden ni tak nampak. Jadi bila tak nampak, kita akan ambil bila kita perlu. Kita akan keluarkan nombor tersebut bila kita perlu. Okey, sekarang ni 12 dia darab dengan 1. 12 darab 1 sama dengan 12. Okey, jadi kita nak jadikan 12 ni menjadi 1, maka 12 ni kita perlu pindahkan dia ke sebelah sana supaya dia menjadi 1. Okey, bila kita pindahkan ke sebelah sana, maka 2X akan bahagi dengan 12. Okey, tambah 3Y pun perlu dibahagikan dengan 12. Okey. Dia sama kalau setengah kita pecahan tu, kita 2X tambah 3Y per 12 terus boleh. Tapi bila kita nak matikan satu persatu ni, kita kena asingkan 12 ni supaya kita boleh matikan satu persatu lah. Okey, contoh. Okey. 12 dengan 2 boleh mati. 1 ini 6. Okey, 3 dengan 12 ni 1. Ini 4. Okey, dia akan dapat jawapan di sini. Okey, X per 6 tambah, okey, 1Y ni jadi Y lah. Y per 4 sama dengan tadi dah dapat 1 dah tadi. 12 dah pindah, yang tinggal hanya 1. Maka ini jawapan dia. Jawapan dia dalam bentuk format yang diminta oleh soalan lah. Soalan dia minta buat dalam format X per A tambah Y per B sama dengan 1. Jadi dia punya format dia minta jadikan sebelah kanan 1 dan X dan Y ni dalam keadaan pecahan. Jadi mengikutlah format yang diminta oleh soalan. Okey, kita pergi pada soalan format yang kedua. Format yang kedua, tukarkan persamaan berikut dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C. Okey. Hanya Y saja berada di sebelah kiri, selain daripada Y mesti berada di sebelah kanan. Okey. Jadi kita tulis balik soalan. Kita tulis 2X tambah 3Y sama dengan 12. Okey, untuk format ni pastikan Y saja berada di sebelah kiri. Selain daripada Y, kita kena pindahkan ke sebelah kanan. Okey, jadi yang pertama kita akan pindah apa? Yang paling jauh dengan Y adalah 2X. Maka 3Y sama dengan 12 tolak 2X. Okey. Okey, jadi 3 perlu dipindahkan. Y sama dengan 12. Okey, ni darab. Main sini akan jadi bahagi. Maka 2X kamu kena bahagi. Okey, 3 ni akan bahagi dengan 12 dan 3 ni akan bahagi dengan 2. Kamu pecahkan, asingkan sebab kita perlu matikan kan. Jadi kita perlu selesaikan operasi ni, kita kena asingkan. Kamu boleh tulis, okey, kita tulis 12 per 3 2X per 3. Okey, kita boleh tulis dalam keadaan bentuk macam ni. Okey, 12 tolak 2X per 3. Tapi sebab kita nak matikan atas dengan bawah, kita kena asingkan macam ni. Okey, jadi okey, matikan. Okey, 12 3 jadi 1, 12 jadi
4 kan. Okey, 3 dengan 2 tak boleh. Jadi y sama dengan 4 tolak 2x per 3. Adakah dia dalam bentuk y sama dengan mx tambah c? Okey, dalam y sama dengan mx, x ni mesti berada di depan, c mesti berada di belakang. Maka kita kena terbalikkan dia agar dia mengikut format y sama dengan mx tambah c. Okey, jadi tak cuba ambil yang warna terang sikit, cerah sikit. Okey, jadi kita ambil ni, kita ikut format tu, maka y sama dengan negatif 2x per 3. Okey, 4 ni positif, maka tambah 4. Maka inilah format dia. Format, okey, betul lah, dalam persamaan, ini adalah persamaan, ini adalah persamaan. Okey, persamaan ni perlu diubah dalam dua bentuk. Bentuk yang pertama dan bentuk yang kedua. Sama juga yang ni perlu diubah pada dua bentuk. Bentuk yang pertama, bentuk yang kedua. Apa bentuk dia? Ni, format yang pertama dan format yang kedua. Okey, jadi kita perlu ubahkan dia pada dua bentuk. Jadi satu soalan ni dua bentuk lah. Ni kan, kepada bentuk ni dan bentuk y sama dengan mx tambah c. Okey, kita pergi pada contoh soalan B. Okey, yang ni kamu kena selalu buat soalan, ulang-ulang, dan insyaAllah kamu akan ingat dia punya step tu. Dia tak, kalau kamu faham elok apa persamaan linear, insyaAllah tak ada masalah. Sebab dia berkenaan dengan persamaan linear je. Persamaan linear ni maksudnya kita kena bergerakkan, kita perlu gerakkan kiri ke kanan supaya dia menjadi format yang seperti soalan lah, soalan nak. Okey, contoh soalan B. Okey, soalan B dia tulis 3x tolak 5y sama dengan 15. Okey, 3x tolak 5y sama dengan 15 perlu diubah kepada format yang pertama. Dua format. Okey, format yang pertama adalah dalam bentuk x per a tambah y per b sama dengan 1. Dan format yang kedua adalah y sama dengan mx tambah c. Okey, okey, kita pergi contoh. Okey, kita selesaikan dia. Okey, 3x tolak 5y sama dengan 15. Okey, jadi nak ubah dia menjadi pecahan ni, maka 15 ni perlu ditukar menjadi 15 ni perlu jadi 1. Macam mana nak jadi 1? Maka 15 ni perlu dipindahkan ke sebelah kiri. 15 ni perlu dipindahkan ke sebelah kiri. Bila 15 kita pindahkan sebelah kiri, yang tinggal adalah 1 sebab dia darab 1 kan. Okey, yang tinggal 1. Maka 15 ni pindah ke sebelah kiri. Jadi 15 ni pindah sebelah kiri. 15 ni dalam keadaan darab dengan 1 ni hidden. 15 darab 1 sama dengan 15. Dan bila kita pindahkan 15 ni akan darab ni, dia akan jadi bahagian. Okey, 3x bahagi dengan 15 tolak 5y bahagi dengan 15 sama dengan 1. Okey, 3x, okey, 3 dengan 15 potong 1 potong 5. Okey, 5 1 potong 3. Jadi x per 5 tolak y per 3 sama dengan 1. Maka ini jawapan dia. Jadi ini jawapan dia, maksudnya inilah jawapan mengikut format yang diminta. Format yang pertama yang dia minta adalah format macam ni. Okey, kita pergi pada format yang kedua. Tukarkan persamaan berikut kepada format yang kedua. Okey, maksudnya tukarkan dalam bentuk y sama dengan mx tambah c. Okey, kita tulis 3x tolak 5y sama dengan 15. Dia sebenarnya sama persamaan linear, konsep persamaan linear ataupun konsep rumus algebra. Rumus algebra pun sama juga konsep.
Okey, 3x tolak 5y sama dengan 15. Okey, kita nak tukarkan y sama dengan mx tambah c, maka y saja berada di depan, manakala sebelah satu lagi tu kita pindahkan semua. Okey, jadi 3x perlu dipindahkan. Jadi yang tinggal adalah negatif 5y sama dengan 15. Okey, 15 tolak 3x. Okey, tak cakap mana lain. Okey, jadi y sama dengan 15. Ini darab, mari sini akan jadi bahagi. Okey, 15 bahagi negatif 5. Okey, tolak 3x bahagi negatif 5. Okey, y sama dengan, okey, potong 1 potong 3. 3 5 tak boleh. Okey, jadi negatif positif akan jadi negatif 3. Negatif bahagi dengan negatif akan jadi positif. Positif 3 x per 5. Adakah dia dalam bentuk y sama dengan mx tambah c? Kalau x mesti nombor 2, x mesti berada depan, maka kita kena pindahkan. Negatif 3 pergi ke belakang, 3x tambah 5 mari ke depan, maka y sama dengan 3x per 5 tolak 3. Maka ini dalam bentuk y sama dengan mx tambah c. Buat Okey, kita pergi pada contoh seterusnya. Kita tengok contoh seterusnya. Okey, contoh yang keempat. Okey. Okey, cikgu ambil contoh 4. Cikgu ambil contoh 5 terus. Okey, sana cikgu edit. Nanti kamu cuba buat soalan ni. Sebenarnya dia tak ada masalah, dia bukan persamaan baru lah. Dia kita boleh guna konsep persamaan linear, ubah-ubah ikut apa yang soalan nak. Yang penting dalam tu memang dia ada dia takkan lari lah nilai x, y, pintasan y dengan nilai kecerunan m. Dia kekal ada. Okey, kita pergi pada contoh yang keempat. Okey, ni sekarang soalan minta tukarkan persamaan garis lurus di bawah kepada bentuk ax tambah by sama dengan c dan y sama dengan mx tambah c. Okey, sekarang ni dia bagi dalam format macam ni. Okey, dia bagi dalam format macam ni. Dia, kalau kamu perasan, kalau kamu tengok, dia tak boleh lari daripada 3 format ni. Dia 3 keadaan. Keadaan yang pertama, okey, ni cikgu highlightkan lagi lah supaya kita dengar. Y sama dengan mx tambah c. Okey, keadaan yang kedua, yang tadi, x per b tambah y per b sama dengan 1. Keadaan yang ketiga, ni ax tambah by sama dengan c. Okey, dia boleh jadi dia akan berkisar antara ni lah. Sama ada yang ni kita letak format yang pertama, ni format yang kedua, dan ini format yang ketiga. Sama ada
dia saling boleh tukar menukar, maksudnya dia boleh saling. Okey, yang ni boleh jadi yang ni. Yang ni boleh jadi yang ni. Yang ni boleh tukar yang ni, ini boleh tukar. Dia masing-masing boleh tukar. Jadi dia berkisar macam ni. Jadi tadi dia minta kita cari dalam bentuk pecahan kan. Daripada persamaan biasa tukar dalam bentuk pecahan, kita boleh tukar. Hari ni dia bagi pecahan, dia suruh tukar dalam bentuk ni. Ni dia bagi dalam pecahan macam ni. Dia suruh tukar yang dia bagi yang ketiga, dia suruh tukar yang jadi yang kedua dan yang ke satu. Tadi dia bagi dalam bentuk persamaan, dia suruh tukar dalam 1 dan 3. Lepas ni kita akan jumpa. Dia suruh cari 3 dan 2 pula. Jadi yang penting kita faham dia punya konsep dia. Macam mana nak ubah ikut persamaan lah. Okey, kalau ni, okey, soalan pertama. Okey, dia minta ubah dalam bentuk AX tambah BY sama dengan C dengan Y sama dengan MS tambah C. Okey, ini bentuk yang pertama dan yang kedua. Okey, jadi kita perlu ubah. Soalan ni kena ubah dalam dua. Yang pertama dan yang kedua. Sama juga ini. Pertama dan yang kedua. Jadi kamu buat macam tu. Mudah. Jadi pertama dia apa? AX tambah BY sama dengan C. Jadi Y sama dengan MX tambah C. Yang ni AX tambah BY sama dengan C. Yang ni Y sama dengan MX tambah C. Jadi untuk satu soalan tu dua kita kena buat. Dua situasi lah. Okey. Contoh lah. Okey. Cikgu tunjuk bagaimana nak jadikan ni. Okey. Okey, sekarang ni diberi dalam bentuk pecahan lah. Kalau kita tengok ni, X tu dalam bentuk pecahan, X dan Y. Kita tengok X per 6 tambah Y per 3 sama dengan 1. Okey, sekarang ni, okey, kalau kita tengok ni, AX tambah BY. Okey, daripada pecahan nak tukarkan supaya dia tak jadi pecahan lah. Okey, kalau tengok sini 6 dengan 3. Okey, kita boleh jadikan 6 dengan 3 ni, kita boleh jadikan dia nombor yang sama. Yang mana? 3 boleh jadi 6? Boleh. 3 perlu darab dengan apa? 3 perlu darab dengan 3 kali 2 kan? 3 kali 2 dapat 6 kan? Kita guna kaedah pecahan biasa. Okey, 3 darab tak, cikgu cari yang cerah sikit. Tak berapa nak cerah. Okey, 3 darab 2. 3 darab 2 dapat 6. Maka Y pun perlu darab 2. Supaya apa? Supaya kita boleh buat bentuk dia X tambah 2Y per 6 sama dengan 1. Okey, jadi 6 pindah pergi sana. Maka X tambah 2Y sama dengan 6 darab 1. Ni bahagi. Bahagi main sini akan jadi darab kan. 6 darab 1 sama dengan 6. Maka inilah jawapan dia. Okey. Inilah jawapan dia dalam bentuk format. A dia sama dengan 1, X dia nilai X tambah B dia sama dengan 2, Y kekal Y, C dia sama dengan 6. Okey, itu format dia. Okey, kita pergi pada contoh yang kedua. Format yang kedua. Okey. Okey, tukarkan persamaan berikut kepada bentuk Y sama dengan MX tambah C. Persamaan mana persamaan ni? X per 6 tambah Y per 3 sama dengan 1. Tukarkan dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C. Okey, pertama ulang balik step ni. Okey, cikgu ambil terus di sini. Okey, cikgu ambil step ni, cikgu skip terus main sini. Okey, X tambah 2Y sama dengan 6. Okey, daripada sini tukar terus. Kamu ikut step yang sama. Step yang sama supaya apa? Supaya dia tak ada pecahan lah. Okey, cikgu skip terus sini. Okey, jadi kita akan dapat X tambah 2Y sama dengan 6. Maka kita nak jadi Y saja berada di sebelah kiri. Okey, pindahkan X dahulu. 2Y sama dengan 6 tolak X. Okey. Okey, lepas tu Y sama dengan, okey, 2 pergi sana. Darab macam ni akan jadi bahagi. 6 bahagi 2. Okey, tolak X bahagi 2. Okey, 2 ni darab.
pindah mari sini akan jadi bahagi. Dia perlu bahagi semua nombor di sebelah kanan. Okey, macam ni lah. Maka y sama dengan 2 potong 1 3. Y sama dengan 3 tolak x per 2. Okey. Kalau kan dapat jawapan ni belum lagi, tak selesai lagi. Sebab apa? Sebab kita nak jadikan format dia y sama dengan mx tambah c. Sekarang ni x berada di sebelah sini, c berada di tengah. Maka c kena duduk ujung, x kena duduk tengah. Jadi kita ubah yang ni. Y sama dengan negatif x per 2 tambah 3. Maka inilah jawapan dia. Ni bentuk y sama dengan ms tambah c lah. Okay, jelas lah. Okay, kita pergi pada contoh seterusnya. Okay, soalan yang seterusnya. Okay, dia kata diberi soalan negatif x per 2 tambah y per 4 sama dengan 1. Maka tukarkan persamaan ini dalam bentuk ax tambah by sama dengan c. Okey, tukarkan dalam format macam ni. Jadi langkah pertama kita kena buang dulu pecahan ni. Okey, sebelum kita buang pecahan, kita kena samakan penyebut ini. Okey, penyebut perlu disamakan. Okey, 2 dengan 4. Jadi 2 kita boleh tukar menjadi 4. 2 kita boleh tukar jadi 4. Syarat dia 2 darab 2. Bila 2 darab 2, atas pun mesti darab 2. Okey. Okey, sekejap lagi kita akan sambung sikit lagi. Kalau terpadam kita sambung sikit lagi lah. Okey, jadi negatif 2x tambah y per 4. Okey, kita jadi per 4 sama dengan 1. Okey. Sebab apa kita per 4? Sebab 2 ni dah jadi 4 kan. Jadi kita boleh teruskan sebab sebutan dia dah sama. Maka 4 ni baru kita boleh pindahkan ke sebelah sana. Jadi negatif 2x tambah y sama dengan 1 kali 4, 4. Maka dah cukup syarat dia. Okey. Negatif a ni sama dengan negatif 2x. Okey, tu pasti x tambah b sama dengan 1 dan y, dan c sama dengan 4. Maka ni jawapan dia. Ikut format yang diminta di soalan lah. Okey, kita pergi pada soalan ni. Okey, tukarkan nombor ni dalam bentuk y sama dengan ms tambah c. Okey, cikgu skip terus. Ambil di sini. Okey, untuk jawab soalan ni. Okey, untuk jawab soalan ni tukarkan. Sebab apa? Sebab ni dah bentuk macam ni kan. Okey, jadi negatif 2x tambah y sama dengan 4. Okey, pindahkan negatif 2x pergi sana. Maka yang tinggal adalah y sama dengan 4 tambah 2x. Adakah ini jawapan dia? Belum lagi. Belum lagi. Sebab apa? Dia tak ikut susunan. Kalau soalan nak ms tambah c, jangan kamu letak c, y sama dengan c tambah ms. Jadi soalan nak ikut format dia, ikut susunan dia. Jadi kita kena ikut susunan dia lah. Jadi y sama dengan 2x tambah 4. Okey, itu jawapan dia. Boleh lah. Okey, kita pergi pada contoh seterusnya. Contoh 5. Okey, yang ni okey, dia minta tukarkan persamaan berikut dalam bentuk a tambah by sama dengan c dan ini sama macam kes tadi. Okey, nampak? Sekarang dia bagi dalam bentuk tadi dia bagi sekarang ni dia bagi dalam bentuk y sama dengan m tambah c. Tukarkan dalam bentuk yang ketiga dan yang kedua kan. Jadi sama. Dia tak ada lagi untuk kali ni persamaan ni dia tak ada lagi pada 3 bentuk persamaan ni. Bentuk persamaan garis lurus. Sebenarnya dia sama aja, cuma format dia yang berbeza. Dalam tu pun ada c, dalam tu punya ada m, dalam tu ada s dan y. Okey. Yang beza dia adalah segi format lah. Okey, kalau kita tengok ni soalan minta, okey, kita pecahkan berdua. Cikgu buat macam ni supaya kamu nampak lah. Maksudnya soalan ni nak jalan kerja kita ada dua apa? Yang ni dalam bentuk pertama dan bentuk yang kedua. Okey. Dalam bentuk yang pertama, ax tambah by sama dengan c. Bentuk yang kedua, x per a tambah
Y per B sama dengan 1. Sama. AX tambah BY sama dengan C dengan X per A tambah Y per B sama dengan 1. Okey. Sikit lagi. Okey, kita buat soalan pertama dulu. Nanti kamu faham apa yang cikgu terangkan ni, insya-Allah mudah untuk kamu jawab soalan seterusnya, soalan latihan tu. Okey, bagi faham betul ni Cukup. Okey. Kalau tengok sini. Okey, soalan dia adalah Y sama dengan negatif 2X tambah 8. Okey, tukarkan dalam bentuk AX tambah BY sama dengan C. Okey. Okey, tengok Okey, pindahkan. Okey, simple saja ni. Okey, ni adalah C, 8 ni adalah C. Y sama dengan ni adalah keturunan MX ni. M ni negatif 2 ni adalah keturunan. Jadi kita pindahkan saja sebab dia nak X tambah Y kan. Jadi Y dah ada sebelah kiri, maka X masih berada di sebelah Y berada belah kiri, X ni masih berada belah kanan, maka kita pindahkan serentak X ni, pindah sana. Maka negatif akan jadi positif. 2X tambah Y. Saya terpilih. Dah cukup tu. Cukup. Kita tengok abang gelok apa tu? Tu dah. Ini okey, betul dah. Okey, minta maaf terputus ni. Apa ni? Okey, cikgu sambung sikit lagi sebelah habis. Tu dah habis dah. Anak cikgu pun dah mengantuk dalam gamaknya. Lagi air tak Bi? Tak mau. Okey, tadi sekejap. Okey, cikgu sambung sikit lagi yang tadi. Okey, 2x tambah y. Sampai ke kotak ni jadi. Okey, tadi negatif 2x kita pindahkan ke sebelah kiri supaya kita nak bagi dia ikut format ni lah. Bagi dia ikut format ni kan. Kita soalan nak minta dari format yang pertama ni. Ni format yang kedua. Okey, jadi X mesti berada di depan, selepas itu Y dan sama dengan C. Maka kita ubah ya. Okey, negatif 2X akan menjadi positif X. Okey, tambah Y sebelah kiri tu, okey, sama dengan 8. Maka itulah jawapan dia. Dia mati kat situ lah. Kita hanya buat setakat mana soalan minta. Okey, soalan kata ikut format ni. Maka kita dapat X lepas X, Y itu sama dengan apa? C sama dengan 8. Simple je. Step dia satu step je kita dah dapat jawapan dia. Okey, kalau yang ni dia nak dalam bentuk pecahan. Okey, kamu dah bagi Y sama dengan negatif 2 X tambah
8. Jadi kita nak kita nak pecahan kan. Jadi kita ambil terus di sini. Kita ambil step ni terus. Negatif sebab dia nak X tambah Y sama dengan 1 kan. Dan bentuk X dan Y ni pecahan. Jadi kita letak dulu. Negatif 2X ni kita bagi tak depan. Negatif jadi positif. Kita pindah dia menjadi positif. 2X tambah Y sama dengan 8. 8 ni kita perlu jadikan dia 1. 8 ni perlu jadi 1. 8 ni dia darab dengan 1. 8 ni kita pindahkan ke sebelah sana. Maka 2X bahagi dengan 8 tambah Y bahagi dengan 8 sama dengan tinggal 1 je. Maka 2 matikan dia, potong 1 potong 4. 8 tak boleh. Jadi X per 4 tambah Y per 8 sama dengan 1. Maka ni jawapan dia. Apa je. Sebab dia nak dalam bentuk format macam ni kan. Kita pergi pada soalan yang kedua. Soalan yang kedua. Format yang pertama. Dia nak format yang pertama dan format yang kedua. Dia ulang balik lah. Kalau kamu perasan, dia macam ulang balik kan. Format yang kedua. Kita tulis soalan dia. Y sama dengan 3X tambah 6. Tukarkan dalam format AX tambah BY sama dengan C. Pindahkan 3 ni, pindah pergi depan sebab dia nak X depan kan. Maka positif ni akan jadi negatif. Negatif 3X tambah Y sama dengan 6. Maka itulah jawapan dia. Sekarang ni kamu bukan tugasnya nak cari X sama dengan berapa, Y sama dengan berapa. Tak. Sekarang ni tugas kamu adalah susun ikut susunan soalan minta. Jadi kita kena guna kaedah persamaan linear. Sama juga yang ni. Yang ni Y sama dengan 3X tambah 6. Jadi dia nak Y. Kita tengok format asas dia dulu. S depan, lepas tu tambah Y sama dengan 1. Kita tukarkan, kita gerakkan dia dulu. Pastikan X ni berada di sebelah kiri sama dengan kan. X mesti berada belah kiri sama dengan. Kita pindahkan dulu negatif 3 ni pergi sana dulu. Jadi positif jadi negatif. Negatif 3X tambah Y sama dengan 6. Barulah kita ikut step ni lah. Sebelah kanan ni mesti menjadi 1. Format dia mesti menjadi 1. Maka 6 ni perlu 6 ni hidung dia darab 1 sama dengan 6. Maka 6 ni perlu dipindahkan ke sebelah kiri. Maka negatif 3X bahagi dengan 6. 6 dalam keadaan darab mesti akan jadi bahagi. Tambah Y bahagi 6 sama dengan 1. 3 dengan 6 boleh matikan. 1 potong 2. Jadi negatif X per 2 tambah Y per 6 sama dengan 1. Maka inilah jawapan dia. Simpan kan. Jadi kita tengok soalan. Tengok contoh. Ada tak contoh? Sikit lagi. Cik rasa ada sikit lagi. Contoh 5. Jadi kalau kamu tengok di sini, dia tak boleh lari lah. 3 bentuk yang cikgu terangkan tadi. Kita kamu cuba buat soalan ni. Kalau sebenarnya soalan 1, 2, 3 tu dia tak boleh lari dari 3 situasi yang cikgu highlight tadi lah. Cikgu highlight tadi 3 keadaan. Keadaan dia tak boleh lari daripada 3 lah. Cikgu terangkan lagi lah. Y sama dengan MX tambah C. Ataupun keadaan yang kedua adalah X per A tambah Y per B sama dengan 1. Ataupun keadaan yang ketiga adalah
AX tambah BY sama dengan C. Jadi dia akan, soalan akan minta kamu buat dalam 3 bentuk macam ni. Sama ada macam tu ubah. Jadi dia boleh jadi macam ni lah. Umpama macam ni lah, simple dah. Jadi apa? Sama ada kamu ubah daripada yang pertama menjadi yang kedua dan yang ketiga, ataupun daripada yang kedua perlu ubah jadi satu dan yang ketiga, ataupun daripada yang ketiga ubah dia menjadi satu dan dua. Jadi berkisar tentang 3 ni lah dalam kaedah ni. Jadi kalau kamu tengok sini, ini kalau cikgu letak sini kan, pecahan kaedah apa? Yang kedua. Ini Y sama dengan MS tambah C, ini pertama. Okey, jadi persamaan ini ubah kepada ni persamaan yang belum kita kata belum disusun dalam bentuk Y sama MS tambah C lagi. Okey, kita ubah dia dalam bentuk 1 dan 2. Okey, yang ni okey, ni yang ketiga dan yang ni yang pertama. Okey, yang ni format dia ni dalam bentuk yang kedua kan. Ini bentuk yang kedua. Jadi yang kedua ubah jadi 3 dan 1. Okey, yang ni soalan yang nombor 3. Okey, ni format yang ketiga. Ini format yang kedua. Okey, bentuk soalan ni adalah bentuk yang pertama. 1 ubah jadi 2 dan 3. Yang ni yang 2 ubah jadi 1 dan 3. Jadi dia berkisar macam tu je. Okey, jadi kamu cuba buat. Mudah-mudahan kamu boleh. Cuba guna kaedah persamaan linear. Boleh tak? Kalau ada soalan kamu tanya cikgu, personal WhatsApp ataupun dalam grup kamu boleh tanya cikgu. Boleh tak? Cuba buat soalan 9.1b. Cuba buat. Nanti buka sekolah nanti cikgu nak tengok lah kalau siapa yang buat tu dalam buku. Jadi untuk next class kita akan sambung muka surat 233. Apakah hubungan antara titik pada garis lurus dengan persamaan garis lurus. Okay, nanti kita akan sambung lah. Kita tengok sambung berdasarkan graf ni. Nanti kalau ada soalan tanya cikgu lah. Okey, rasa kelas kita pada malam ni setakat tu saja kelas. Kalau ada apa-apa misihan lah. Okey, ada soalan ke? Aisyah, Damia, Irdina, ada soalan? Tak ada lah. Okey, kita tangguh kelas kita pada malam ni. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada sesi yang akan datang. Kalau ada tak berapa jelas video ada sangkut-sangkut, kamu boleh buka link video yang cikgu akan share nantilah. Mungkin ada sangkut-sangkut internet slow kan macam mana. Okey, takat tu saja kelas kita pada malam ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.